salam sejahtera semua. Hari ini Miss mau terangkan tentang bab baru, iaitu bab 5 termokimia. Okay. So termokimia ialah kajian tentang perubahan haba semasa tindak balas kimia berlaku. Perubahan haba ialah sejenis tenaga yang terdapat pada sesuatu benda. Kalau benda tu mengandungi banyak tenaga haba, kamu akan rasa benda tu panas. Bila kamu sentuh, kamu akan rasa benda tu panas. Kalau kamu pegang contohnya minuman steam yang kamu keluarkan daripada peti sejuk, kamu rasa sejuk kan permukaan dia. Kenapa? Sebab dia mengandungi kurang tenaga haba lah. Okay. So termokimia ialah kajian tentang perubahan haba semasa tindak balas kimia berlaku. Jadi ini ialah pack sejuk segera. Pack sejuk segera ni biasanya digunakan bila contohnya atlet cedera, dia punya otot cedera. Dia lari-lari kan terus cedera dia punya kaki kan, kejang ke apa, so kita guna inilah instant cold pack. Okay. Tengok cara dia, kasih lipat saja, lipat lepas tu goncang-goncang dia, benda ni akan jadi sejuk. Okay. Ini ialah pack panas. Pack panas ialah digunakan oleh orang di musim sejuk. Okey, contohnya di luar negara, Korea ke apa, pada musim sejuk kan dia rasa sangat sejuk bila dia berada di luar rumah. Jadi dia orang akan pegang benda ni, okey, pack panas. Okey, bila dia orang sama jugalah lipat kasih goncang-goncang dia akan pegang benda tu dia akan rasa panas lah. So itu semua melibatkan proses exothermic dan endothermic. So kita akan tengok apa itu exothermic dan endothermic. Okay. Ini exothermic dan endothermic ialah contoh proses termokimia. Okay. So termokimia terbahagi kepada dua, iaitu exothermic dan endothermic. Okay. So exo bermaksud luar, endo bermaksud dalam. Nanti kita tengoklah apa beza antara dua ni. Termik bermaksud haba. Okay. So ini ada dalam buku. Ini sudah saya terangkan tadi. Cikgu, bagaimanakah kita dapat mengenal pasti tindak balas dalam gambar foto 5.1 ini sama ada tindak balas exothermic atau tindak balas endothermic? Dia bilang mudah saja caranya, kita perlu mengesan perubahan suhu air di dalam bekas. Air dalam bekas tu kita mau tengok perubahan suhu dia macam mana. Okay? Kalau air dalam bekas menjadi panas, maka tindak balas kimia yang berlaku dalam bekas itu ialah tindak balas exothermic. Kalau air tu kamu pegang dia rasa panas, so itu ialah tindak balas exothermic lah. Jika air di dalam bekas menjadi sejuk, tindak balas kimia yang berlaku di dalam bekas adalah endothermic. Okey, so nanti kita akan teruskan. So, sekarang cikgu ingin bertanya, nyatakan satu alat pengukur yang sesuai digunakan untuk mengenal pasti tindak balas exothermic dan endothermic. Kemudian terangkan jawapan kamu. Jadi macam mana kita mau ukur perubahan suhu? Kita guna termometer. Termometer digunakan untuk mengukur suhu lah. Kalau bukan dalam makmal pun, kalau kamu demam panas, kamu pergi klinik, dia akan guna termometer. Tapi kalau sekarang, kalau kamu pergi kedai, ataupun kamu selalu datang sekolah awal pagi, kan ada scan di dahi tu. Itu pun termometer juga, tapi dia guna inframerah. Okey. Kalau yang dulu-dulu punya termometer, sama ada kamu letak di bawah ketiak, kepit di ketiak ataupun letak di bawah lidah lah. Okey, itu untuk membaca suhu badan kamu. So, bacaan termometer meningkat menunjukkan haba dibebaskan ke persekitaran. Hal ini ialah tindak balas exothermic. Maksudnya kalau benda tu kamu letak termometer pergi sana, dia bacaan termometer meningkat menunjukkan tindak balas yang berlaku ialah exothermic. Sebab benda tu membebaskan haba, menyebabkan bacaan termometer meningkat. Sebaliknya, bacaan termometer menurun menunjukkan haba diserap dari persekitaran. Hal ini pula ialah tindak balas endothermic. Okey.
So benda tu dia serap tenaga haba daripada persekitaran termasuk daripada termometer menyebabkan bacaan termometer menurun. Okey. Secara ringkasnya, jika suhu cecair ataupun bahan tindak balas meningkat, bacaan termometer akan meningkat. Itu bermaksud proses tersebut adalah proses eksotermik. Ini ialah kata kunci. Hafal saja. Suhu cecair meningkat, bacaan termometer meningkat, proses eksotermik. Jika suhu cecair ataupun bahan tindak balas menurun, bacaan termometer menurun, itu adalah proses endotermik. Okey. Tengok Lilin yang menyala, serap haba atau bebaskan haba. Kalau kita di kelas saya akan tanya kamu satu-satu, tapi sekarang kamu try jawab sendirilah. Lilin yang menyala ni dia serap haba ataupun dia bebaskan haba. Okey. So kita tengok. Kalau kamu letak tangan di tepi lilin, kamu rasa apa? Kamu akan rasa panas. Okey. So adakah proses ini eksotermik atau endotermik? Suhu sekeliling meningkat. Betul kan? Bila kamu letak tangan kamu di tepi lilin, kamu akan rasa haba daripada api tu. So, lilin ini menyebabkan suhu sekeliling meningkat, bermaksud lilin membebaskan haba. Barulah kamu rasa panas. Okey? So, kalau lilin membebaskan haba, bermaksud proses ini ialah apa? Eksotermik. Okey, ingat eksotermik bebaskan haba. Kita tengok lagi satu. Okey, aiskrim yang mencair serap haba ataupun bebaskan haba. Dia eksotermik kah endotermik? Okey. So kalau pernah kamu makan aiskrim, kamu letak tangan di tepi aiskrim tu ataupun pack ais lah yang kamu belikan untuk raya. Pack ais kamu letak tangan di tepi. Okey, di tepi plastik saja ataupun di tepi es krim. Jangan tersentuh pun kamu boleh rasa dia sejuk di sekeliling dia. Okey. So bermaksud suhu sekeliling es krim ni, sekeliling dia menurun, bermaksud ais krim menyerap haba. Okey. Macam kenapa ais krim ni boleh cair? Okey, dia cair sebab dia serap haba. Dia jadi panas bah. Okey. So dia serap haba, bermaksud proses ini ialah apa? Endotermik. Okey, serap haba endotermik. Bila ais krim ni serap haba, suhu sekeliling ni akan menurunlah sebab haba sekeliling ni kena serap. So dia menurun. Okey, so kita tengok ini contoh. Okey, eksotermik ialah contoh macam ni, dia membebaskan haba. Anak panah ni menunjukkan dia membebaskan haba. Endotermik menyerap haba. Bila dia serap haba, ais ini dia serap haba, dia cair. So ais tu kalau kamu letak di luar, okey, daripada sejuk sangat, lepas tu lama-lama dia akan jadi macam suhu biasa air sudah. Okey, itu sebab dia serap haba. Okey, serap haba daripada persekitaran. So ini ialah eksotermik, ini ialah endotermik. Okey. Sama jugalah dengan ini. Okey. Gambar aja dia sama saja. Kalau gambar aja dia keluar macam ni, bebaskan haba, dia ialah eksotermik. Dia macam ni, menyerap haba, dia ialah endotermik. Okey. Ini boleh fikir sendiri, pembakaran bunga api, fotosintesis, membuat kek, respirasi, ialah proses endotermik ke eksotermik. Endotermik ke eksotermik ya. Okey. So ini kita rumusan tentang bab ini, perlu salin dalam buku nota lah. Okey. So ini adalah sini ada jawapan sudah. Okey. Tindak balas eksotermik, haba dibebaskan ke persekitaran. Tindak balas eksotermik seperti dalam proses pembakaran kertas, letupan bom, respirasi, peneutralan asid dengan alkali menyebabkan suhu sekeliling meningkat dalam hasil tindak balas. Okey. Haba diserap dari persekitaran dalam tindak balas endotermik seperti dalam proses fotosintesis, membuat kek, okey, pengekstrakan besi daripada biji besi, melarutkan garam amonium dalam air menyebabkan suhu hasil tindak balas suhu menurun dalam hasil tindak balas. Okey.
So ini salin dalam buku nota. So habis sudah untuk bab ini, selesai sudah. Bab ini pendek sahaja. Jadi tengoklah buka sekolah, mungkin kita masuk bab baru ke macam mana. Okay, harap-haraplah buka sekolah. Alright, thank you.